Dewan edisi keempat mendefinisikan adat sebagai peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun di dalam sesuatu masyarakat sehingga ia menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan ini berkembang menjadi kebiasaan dan tabiat alami manusia, menjadi suatu keharusan yang perlu dijalankan dari satu generasi ke generasi berikutnya agar warisan budaya suatu kelompok tetap terjaga. Adat mencakupi seluruh aspek kehidupan termasuk kelahiran, kahwinan dan kematian. Amalan adat dan budaya Melayu tradisional di Malaysia mencerminkan warisan telah diteruskan oleh nenek moyang masyarakat Melayu sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun. Peribahasa Melayu, biar mati anak, jangan mati adat, menggambarkan betapa pentingnya memelihara adat dalam masyarakat Melayu. Peribahasa ini menggambarkan seseorang yang tetap teguh kepada nilai-nilai adat. Tingkah laku dan keyakinan yang terdapat dalam adat dan resam masyarakat Melayu banyak dipengaruhi oleh budaya luar yang kemudian diadaptasi dengan unsur-unsur Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah bagi mengkaji simbol-simbol budaya yang memainkan peranan penting dalam mengekspresi identiti dan perasaan dalam kalangan masyarakat Melayu. Yang kedua, menyelidik tentang pengetahuan dan pemahaman terhadap budaya Melayu yang disampaikan dari generasi ke generasi. Dan yang ketiga adalah bagi meneliti kesan pendidikan dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesedaran budaya dalam kalangan generasi muda. Yang keempat, menganalisis perubahan sosial, ekonomi dan peredaran masa memberi kesan kepada budaya Melayu. Dan yang terakhir, menggali secara mendalam tentang aspek-aspek tradisi, adat dan kepercayaan masyarakat Melayu termasuk kajian terhadap upacara perkahwinan, kematian dan lain-lain yang menjadi sebahagian daripada adat resam Melayu. Dalam kajian mengenai adat dan budaya Melayu, terdapat beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh pekaji. Salah satu permasalahan utama adalah dalam memelihara budaya pada era globalisasi ini. Pekaji perlu mengenal pasti strategi yang efektif untuk menjaga keaslian adat dan budaya Melayu dalam menghadapi arus perubahan sosial dan ekonomi. Selain itu, konflik nilai antara tradisional dan moden juga merupakan tugas penting manakala identiti budaya juga menjadi perhatian dengan pertanyaan mengenai peranan adat dan budaya Melayu dalam bentuk identiti individu dan kelompok. Pengaruh luar terhadap budaya Melayu menjadi masalah dengan adanya interaksi dengan budaya luar termasuk perdagangan, migrasi dan juga media massa dapat membawa perubahan yang mendadak dalam peradaban Melayu. Peranan jantina dalam adat dan budaya Melayu juga menjadi titik fokus yang sangat signifikan. Di samping itu, pengkaji perlu meneliti keseimbangan antara modernisasi dan tradisi dengan pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat Melayu menjaga keseimbangan ini dan apakah terdapat ketidaksamaan antara generasi yang lebih tua dan lebih muda dalam memandang perubahan budaya. Warisan budaya dan pelancongan juga menjadi isu yang signifikan dengan pertanyaan mengenai bagaimana adat dan budaya Melayu dapat dimanfaatkan untuk pelancongan tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, peranan pendidikan dalam mempertahankan dan mengembangkan adat dan budaya Melayu perlu dieksplorasi dengan lebih lagi, termasuklah dalam peranan kurikulum dan program khusus dalam meningkatkan pemahaman dan kesedaran terhadap warisan budaya ini. Jadi hari ini kami akan membincangkan tentang 4 adat dan budaya Melayu yang terdapat di Malaysia. Adat pertama ialah adat dalam perkahwinan. Adat yang kedua ialah adat suatu kelahiran. Adat yang ketiga merupakan adat ketika perayaan dan adat yang keempat ialah adat dalam kematian. Proses bertunang melibatkan rombongan pihak lelaki yang akan datang ke rumah pihak perempuan sebagai tanda ikatan pertunangan. Cincin, tepak sirih dan sedikit barang hantaran dibawa bersama oleh rombongan pihak lelaki. Biasanya, ahli keluarga terdekat sahaja yang turut serta di dalam rombongan ini. Tujuan adat pertunangan diadakan adalah untuk menetapkan tarikh perkahwinan, jumlah hantaran dan tempoh bertunang juga lain-lain. Bersanding bermaksud duduk bersebelahan di satu tempat yang istimewa. Amalan ini dianggap kemuncak pada majlis perkahwinan dalam adat resam perkahwinan orang Melayu. Tujuan asal majlis bersanding ini ialah untuk memperkenalkan pengantin yang bergelar raja sehari kepada orang ramai. Malam berinai dilakukan pada malam hari sebelum majlis perkahwinan. Tujuan berinai ini adalah untuk menjauhkan diri dari bencana, membersihkan diri dari hal-hal yang kotor serta untuk memperindah calon
pengantin wanita agar kelihatan lebih berseri. Upacara ini melambangkan kesiapan pasangan pengantin tersebut untuk mendirikan rumah tangga. Hantaran dilakukan semasa bertunang dan atau semasa majlis akad nikah. Pada hakikatnya, hantaran tidak diwajibkan di dalam Islam. Hantaran dari pihak perempuan biasanya lebih daripada pihak lelaki dengan 2 dulang. Jadi, sekiranya pihak lelaki menghantar 7 dulang, pihak perempuan akan membalas sebanyak 9 dulang. Jumlah hantaran adalah ganjil. Selalunya, hantaran dijadikan pengukur tentang status dan bajet perkahwinan pasangan yang berkahwin. Upacara melenggang perut dilakukan pada usia kandungan mencecah 7 atau 8 bulan. Upacara melenggang perut biasanya dilakukan untuk membetulkan kedudukan bayi dan membuang nasib malang. Adat ini sudah lama ditinggalkan kerana bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya digantikan dengan majlis kesyukuran. Tempoh berpantang merujuk kepada jangka masa selepas kelahiran di mana ibu baru melalui proses pemulihan fizikal dan mental setelah melahirkan. Tempoh ini bertujuan untuk memberi peluang kepada ibu pulih sepenuhnya dan menjaga kebajikan bayi yang baru lahir. Mencukur jambut adalah satu tradisi atau amalan dalam beberapa budaya, terutama dalam kalangan masyarakat Melayu, Islam dan beberapa komuniti lain di Asia Tenggara. Amalan ini biasanya dijalankan ketika bayi mencapai usia tertentu, selalunya pada hari ke-7 setelah kelahiran. Proses mencukur jambul ini sering dianggap sebagai simbol upacara pertama bayi dan pelaksanaannya sering diiringi dengan doa dan upacara-upacara lain. Azan dan iqamat ketika bayi dilahirkan adalah amalan tertentu yang dilakukan dalam beberapa tradisi Islam, khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu. Amalan ini dijalankan segera setelah kelahiran bayi dan melibatkan pembacaan azan dan iqamat. Budaya bersalam-salaman di Hari Raya dapat mengeratkan hubungan sanak saudara yang jauh. Dari segi sosial, bersalaman adalah satu tanda kemesraan sesama insan. Ia juga adalah simbol penghormatan antara generasi muda dan tua. Semasa Hari Raya Aidilfitri, ziarah menziarahi merupakan salah satu acara terpenting. Pada dasarnya, tujuan aktiviti ziarah menziarahi adalah untuk bertanya khabar dan merapatkan hubungan silaturahim dan kekeluargaan. Budaya pemberian duit raya juga bukanlah asing bagi masyarakat Melayu ketika Hari Raya Aidilfitri. Budaya ini membawa pelbagai nilai mulia seperti bersedekah, berkongsi meraih kemenangan Ramadan. Selain itu, rumah terbuka atau lebih dikenali sebagai open house bukanlah sesuatu yang baru diperkenalkan dalam masyarakat Melayu, tetapi diperkenalkan sejak zaman dahulu lagi. Konsep rumah terbuka dijalankan secara kecil-kecilan di mana tuan rumah akan menjemput rakan taulan dan jiran tetangga datang ke rumah bagi menikmati juadah yang disediakan, tidak kisahlah dari kaum Melayu, Cina, India maupun kaum-kaum yang lain. Seterusnya, amalan ziarah kubur juga adalah adat turun-temurun yang menjadi ikutan dan kemestian setiap kali menjelang Hari Raya Aidilfitri setibanya 1 Syawal. Amalan ini biasanya dilakukan sebagai tanda mengingati dan menghormati saudara yang tersayang yang telah pergi buat selama-lamanya. Jenazah akan diusung ke tanah perkuburan oleh kaum keluarga dan sahabat handai sebagai penghormatan terakhir. Jenazah disemadikan di dalam liang lahat dengan menghadap ke arah kiblat. Batu nisan akan dipasang di tanah perkuburan dengan ukiran nama, tarikh lahir serta tarikh kematian. Seterusnya, talqin adalah bacaan yang berbentuk peringatan tentang kematian kepada jenazah dan orang yang hadir di tanah perkuburan pada hari tersebut. Setelah selesai upacara pengkebumian, keluarga terdekat dan sanak saudara akan mengadakan majlis tahlil pada hari yang ganjil. Memohon maaf dan ampun bagi pihak si mati adalah tindakan yang penuh dengan rasa hormat dan kepekaan terhadap perasaan keluarga dan kenalan yang ditinggalkan. Berdasarkan daripada 122 responden, 96.7% masih mengamalkan adat dan budaya Melayu dalam kehidupan mereka. Manakala 3.3% menyatakan bahawa mereka tidak lagi mempraktikkan adat Melayu dalam kehidupan mereka. Berdasarkan kajian, lebih daripada 80% responden menyatakan bahawa mereka bersetuju dan hanya segelintir saja tidak bersetuju bahawa adat tidak menyumbang kepada tahap disiplin masyarakat. Responden bersetuju bahawa ibu bapa merupakan individu yang paling berpengaruh
dalam mendidik anak muda iaitu sebanyak 92.5%, diikuti oleh institusi pengajian sebanyak 7.1%. Tidak lupa juga daripada pihak anggota, masyarakat, media sosial dan rakan-rakan. Adat dalam perkahwinan merupakan pilihan tertinggi iaitu 94.2%. Adat sewaktu perayaan pula sebanyak 7.5% dan diikuti adat ketika hari kematian dan adat menyambut kelahiran dengan masing-masing 52.5% dan 41.7%. Baiklah, seterusnya hasil kajian mendapati bahawa adat ketika kelahiran yang merupakan yang paling tinggi ialah berpantang selepas bersalin iaitu sebanyak 84.2%. Diikuti oleh mencukur jambul iaitu sebanyak 80.8% dan diikuti oleh azan dan iqamat ketika bayi lahir iaitu sebanyak 75.8% dan akhir sekali diikuti oleh melenggang perut ketika mengandung iaitu sebanyak 30.8%. Peratusan menunjukkan bahawa bertunang merupakan adat yang paling tinggi yang sering dilakukan oleh bangsa Melayu mengikut hasil kajian. Seterusnya diikuti oleh duit hantaran. Dan seterusnya diikuti oleh bersanding dan malam berinai merupakan peratusan yang paling rendah yang didapati oleh hasil kajian yang kami lakukan oleh bangsa Melayu pada masa kini. Berdasarkan hasil kajian yang kami lakukan pada kali ini, mendapati bahawa menziarahi sanak saudara merupakan adat yang paling tinggi yang sering dilakukan oleh bangsa Melayu berdasarkan hasil kajian kami. Seterusnya diikuti oleh mengadakan rumah terbuka. Seterusnya, duit raya yang sering diberikan. Dan akhir sekali, hasil peratusan yang paling rendah menunjukkan bahawa menziarahi kubur ialah perkara yang paling jarang dilakukan oleh bangsa Melayu pada masa kini. Jadi peratusan menunjukkan bahawa mengadakan majlis tahlil pada hari yang ganjil merupakan peratusan yang paling tinggi sewaktu adat hari kematian. Seterusnya diikuti oleh talqin, memohon ampunan maaf bagi pihak semati dan yang paling sedikit menunjukkan bahawa mengusung jenazah sambil membaca Al-Fatihah merupakan peratusan yang paling sedikit sewaktu adat hari kematian. Hasil kajian menunjukkan bahawa majoriti responden bersetuju dan sangat bersetuju dengan pengaruh anasir luar memberi impak atau perubahan kepada adat dan budaya masyarakat Melayu. Hasil kajian menunjukkan lebih daripada 80% daripada 120 responden bersetuju bahawa perkembangan teknologi pada masa kini memberi kesan positif pada adat masyarakat Melayu. Hasil kajian menunjukkan majoriti bersetuju bahawa adat Melayu masih relevan untuk dipetik pada masa kini. Kesimpulannya, kepentingan mengekalkan adat sebagai identiti sesebuah masyarakat dapat dilihat daripada objektif kajian yang merangkumi budaya, adat yang diwarisi dan usaha pendidikan. Namun, konflik seperti pengaruh luar dan ketidaksamaan antara generasi memerlukan pendekatan yang bijak bagi mengekalkan keseimbangan antara tradisi dan pemodenan. Oleh hal yang demikian, perlunya strategi berkesan untuk memelihara keaslian adat dan budaya Melayu.